Hadirin sekalian, kita sambung pengajian ataupun mendengar kisah baginda Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan peristiwa mukjizatnya yang mulia, peristiwa mukjizat Nabi SAW. Peristiwa mukjizat merupakan perkara yang luar biasa, perkara yang aneh, yang pelik, tak masuk akal, tak logik. Tapi kita kena yakin dan perkara itu adalah benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wattaba'ahu wa walahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Tuan-tuan sidang Jumaat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi peluang oleh Allah Taala untuk bernafas, untuk mengabdikan diri kita pada Allah Taala, terutama pada hari yang sangat mulia ini, Sayyidul Ayyam, ataupun disebut oleh baginda Nabi sebagai afdalu ayyamikum, semulia-mulia hari kamu adalah hari Jumaat. Kita dianjurkan pada hari Jumaat untuk selain pada ibadah Jumaatnya, ada ibadah lain yang dikhususkan ataupun dianjurkan lebih banyak pada hari Jumaat, iaitu antaranya adalah bacaan Al-Quran. Di mana kita tahu bacaan surah Al-Kahfi. Dan yang keduanya iaitu salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dianjurkan kita untuk lebih banyak, banyak untuk menyebut salawat Nabi SAW. Maka kita jangan abaikan tanggungjawab kita untuk memperbanyakkan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Tuan-tuan sidang Jumaat rahimakumullah, kita di kesempatan tuan-tuan berada dalam masjid, jangan lupa kita ni i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saja aku beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan setiap detik yang berlalu ketika kita berada dalam masjid rumah Allah dicatat sebagai ganjaran pahala, diampunkan segala dosa kita dan ditinggikan darajat kita kerana menunggu waktu salat. Kerana menunggu waktu salat merupakan ibadah macam kita sedang salat. Al-intizar ila salah fahuwa fi salah. Menunggu waktu salat macam pahala dia sedang salat. Dan orang yang menunggu waktu salat dianggap sebagai fadzalikumur ribat, dianggap sebagai ribat. Ribat ni maknanya apa? Maknanya kita mengikat, menambat diri kita pada Allah Ta'ala. Menambat diri kita untuk Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan muslimin rahimakumullah. Jadi mungkin saudara kita yang berada di luar masjid, kalau dapat masuk bersegera beriktikaf dalam masjid, menunggu waktu salat Jumaat, mengambil tempat yang yang masih kosong ruang di dalam masjid ini. Tuan-tuan hadirin sekalian, kita sambung pengajian ataupun mendengar kisah baginda Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan peristiwa mukjizatnya yang mulia, peristiwa mukjizat Nabi SAW. Peristiwa mukjizat merupakan perkara yang luar biasa, perkara yang aneh, yang pelik, tak masuk akal, tak logik. Tapi kita kena yakin dan perkara itu adalah benar. Perkara itu adalah benar. Walaupun pada akal manusia macam tak logik, tapi dia adalah benar, dan iman kita yang dalam hati mesti menerima dan yakin perkara itu benar-benar berlaku. Antara mukjizat kisah yang pertama, ada seorang lelaki sahabat ketika dia budak-budak, namanya Bashir ataupun Bashir
bin Aqrabah. Bashir bin Aqrabah Al-Juhani. Dia berkata, semasa dia kecil, ayahandanya meninggal dunia di perang Uhud. Ayahnya antara syahid di medan Uhud. Jadi waktu tu dia masih kanak-kanak, masih budak lagi. Maka aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menangis kerana mak pun tak ada, ayah pun tak ada. Menangis dia, mak tak ada, ayah dah syahid. Baginda bertanya, apa yang membuatmu menangis? Kenapa kau menangis? Nabi pujuk dia. Dia kata, tidakkah engkau mahu kalau aku... Jadi dia sebutlah, menangislah sebab ayah baru syahid, mak pun dah tak ada. Seolah dia macam tidak ada tempat untuk bermanja pada ibu bapa. Maka Nabi offer pada dia, mau tak kalau aku jadi bapa kamu dan Aisyah radhiyallahu anha itu ibumu. Nabi buat anak angkat. Jadikan aku ni macam ayah kau dan Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bonda engkau. Maka dia pun terus hilang menangis seronok, gembira macam ada ayah dan ibu balik. Baginda pun mengusap kepalaku. Mengusap kepala, bekas tapak tangan Nabi SAW kena pada kepala dia, merubah menjadi hitam yang sebelumnya seluruhnya beruban. Jadi sampai ke umur tua, tempat usap tangan Nabi usap yang tengah aja, tetap kekal hitam, yang tepi-tepi jadi putih, rambut putih. Lidahku juga pelat. Dia kata dia cakap tak lepas, pelat. Lalu baginda suruh buka mulut. Budak tu pun, Bishir pun bukalah mulut. Nabi ludah isyarat tuh ke mulut budak tersebut, sehingga sejak tu langsung perkataan dia jadi jelas, fasih. Tak pelat-pelat lagi dah. Baginda bertanya kepada aku, siapa namamu? Nama dia asal Bujair ataupun Buhair. Maknanya kurang cantik lah Bujair ataupun Buhair ni. Maka Nabi tukar, tidak, nama engkau adalah Bashir. Sejak tu dia lebih gembira dipanggil dengan Bashir. Bashir maknanya berita yang baik, berita yang gembira. Jadi itu nama yang Nabi tukar. Asalnya dia Buhair. Buhair ni tasik kecil ataupun Bujair yang maknanya kurang baik lah, kurang enak. Tapi Nabi tukar kepada Bashir. Ini merupakan sunnah Nabi SAW. Kalaulah nama tersebut kurang cantik, maka Nabi akan tukar kepada yang lebih baik. Tapi kalau sebelum Islam pun nama dah okey, nama dah cantik, tak membawa makna yang buruk, maka Nabi tak tukar pun kepada nama lain bila dia masuk Islam. Seperti contoh, nama yang kurang baik, Nabi tukar Bujair ni kepada Bashir. Dan lain, iaitu nama Al-As bin Amru bin Al-As. Amru bin Al-As, seorang sahabat Nabi, ada anak yang diberi nama Al-As juga. Nama macam bapak dia. Anak ambil nama bapak. Jadi, maka bila dia masuk Islam, umur 11 tahun waktu tu, Nabi tanya, kau nama apa? Nama Al-As. Al-As maknanya kurang baiklah, makna penderhaka, orang yang derhaka. Nabi kata, tak, engkau bukan Al-As. Bukan Al-As, bukan penderhaka, engkau Abdullah. Maka sejak tu, dia lebih bangga dipanggil nama dengan Abdullah. Kan? Abdullah bin Amru bin Al-As. Seorang lagi sahabat yang namanya kurang sedap sikit. Namanya Zaidul Khail. Zaidul Khail. Kalau kita terjemah Melayu, Zaid maknanya bertambah, ataupun Zaid tambah Al-Khail dengan huruf L. L, kalau Melayu belakangnya ada L. Khail. Khail.
Kalau dalam bahasa Arab, khayalam. Maknanya kuda. Tambah kuda. Nabi kata tak, engkau adalah Zaidul Khair. Tambah L. L tu ganti dengan R. Khair. Lam ganti pada Ra. Maknanya tambah kebaikan. Al-khair, kebaikan. Tuan-tuan boleh dengar. Saya duduk sini macam bergaung-gaung. Kau tak clear tu yang cakap satu-satu kataan. Clear? Jadi Zaidul Khair. Tambah kebaikan. Tapi Sayyidina Umar Al-Khattab, sebelum Islam pun nama Umar. Bila masuk Islam, Nabi tak tukar pun pada nama lain. Tetap Umar. Osman bin Affan, sama juga. Sebelum Islam, selepas Islam. Ali, sebelum Islam, selepas Islam. Jadi nama yang tak membawa makna buruk, maka Nabi kekalkan. Tapi kalau bawa makna yang tak baik, Nabi tukar. Seperti Buhair ni, ataupun Bujair, ditukar kepada Bashir. Iaitu yang makna yang berita yang baik. Kemungkinan kata ulama, budak ni dia daripada kecil dah ada uban. Daripada remaja, budak-budak lagi, umur masih budak, dah ada uban budak ni. Tapi bila Nabi sapu kepalanya, tempat kena tangan Nabi semua berubah jadi hitam. Daripada beruban jadi hitam. Kemungkinan para ulama mengatakan dia beruban daripada kecil, Nabi sapu, tapak tangan kena kepala Nabi itu, tempat kena semua berubah jadi hitam. Adapun tepi yang tak kena kekal putihnya. Dan mukjizat Nabi dua berlaku pada dia. Yang pertama, Nabi usap kepala terus jadi hitam rambut. Dan yang keduanya Nabi ludah mulut ni tu. Ludah air liur Nabi masuk mulut budak ni, sehingga budak ni daripada perkataan yang pelat-pelat, cakap tak lepas, tak cantik, jadi perkataan yang fasih. Dan Nabi tukar namanya Bujair kepada Bashir. Ini mukjizat baginda Nabi yang sangat luar biasa. Dengan sekali lakukan terus berubah immediately. La tu juga terus berubah fasihnya. Jadi sebab tu kesimpulan para ulama daripada seluruh mukjizat, kisah mukjizat, siapa yang disentuh oleh Nabi, pasti akan datang keberkatan. Pasti akan datang kebaikan. Tangan sentuh jadi baik, yang sakit jadi sihat, yang tak elok jadi elok. Yang ragu-ragu pun Nabi sentuh tangan ke dada seorang yang penuh dengan kebencian pada Nabi asalnya. Benci dan bawa pisau nak tikam Nabi. Nabi hanya pegang dada dia. Dekat jantung, kat sini. Tak tangan kat situ, terus pedang dia yang duduk sembunyi belakang jubah ni. Dia datang dekat-dekat nak tikam, dia sembunyi pedang belakang. Nabi pegang dada dia, pada pang jatuh pisau dia. Pisau kecil dia jatuh pang. Pisau tu nak tikam, tapi bila pegang ni terus berubah daripada benci kepada cinta, sayang dan terus hormat pada Nabi, syahadah masuk Islam. Pedang dia jatuh, tak jadi nak bunuh. Itu sentuhan Nabi SAW membawa kepada kebaikan dan keberkatan. Maka kita juga masih ada ruang dan peluang untuk mendapat sentuhan Nabi, walaupun bukan sentuhan fizikal, tapi sentuhan kalbu, sentuhan hati kita. Macam mana? Dengan banyak dengar kisahnya, dengan banyak baca kisahnya, dengan banyak salawat baginda Nabi SAW, supaya hati kita berubah menjadi yang tak cinta, tak kuat iman, jadi kuat iman, lebih cinta, lebih sayang dan hormat kepada Nabi SAW. Kerana salawat ini satu amalan yang sangat hebat. Salawat berubah daripada yang buruk akan jadi baik. Sehingga para ulama menyebut bahawa kalaulah kita ni dalam keadaan kadang-kadang macam-macam ujian hidup kita, perbanyakkanlah salawat. Mudah-mudahan Allah sentiasa beri petunjuk kepada kita dan beri ketenangan dan aman dalam hidup kita. Berubah yang tak elok kepada yang elok dengan perbanyakkan salawat kepada Nabi SAW. Itu sentuhan kalbu kita, bukan sentuhan fizikal kita. Kita tak mampulah nak dapat sentuhan fizikal. Nabi telah wafat di alam barzakh. Okey, kita tengok hadis yang kedua berkaitan dengan seorang wanita yang kematian anak, menangis tak berhenti. Menangis, meleleh je air mata dia. Walaupun dia berhenti macam menangis, tapi air mata masih keluar. Sehingga dia jumpa Nabi SAW, berhenti air mata dia. Daripada Ummu Ishaq radhiyallahu anha. Ummu Ishaq radhiyallahu anha, dia berkata, aku berhijrah bersama saudaraku pergi Madinah. Dia daripada Mekah pergi Madinah hijrah.
Saudaraku berkata kepada aku lupa bawa wang belanja aku tertinggal di Mekah. Maksud harta dia ada tertinggal barang. Dia dah pergi Madinah dah. Ada benda, harta dia tertinggal, duit emas tertinggal. Jadi adik dia ni minta izin pada Ummu Ishaq nak patah balik Mekah, nak ambil duit tu, duit emas. Maka saudara dia pun balik. Itu je orang yang boleh menemani dia. Suami tak ada. Saudara dia, adik dia boleh teman, adik lelaki. Tapi adik lelaki pula nak minta izin balik ke Mekah. Dia pun tak kisahlah, tak apalah. Balik ke Mekah, tiba-tiba dia ditangkap dan dibunuh. Dibunuh oleh suami dia. Suami Ummu Ishaq. Suami Ummu Ishaq tak masuk Islam. Ummu Ishaq masuk Islam. Jadi berpisahlah dia orang. Dia pergi Madinah dengan adik patah balik nak ambil duit, suami dia bunuh di Mekah. Jadi dia pun sedih lah. Kan? Sedih adik dia yang dia harap tiba-tiba dibunuh oleh suami dia. Aku pun jumpa Nabi, pergi menghadap jumpa Nabi lah, sambil meleleh mata ni seolah dia tak ada lagi lah keluarga yang boleh dia rapat. Dan aku katakan cerita pada Nabi, saudaraku dah kena bunuh di Mekah, dia patah balik nak ambil barang, mati, syahid. Dibunuh oleh suami dia juga. Baginda mengambil air di telapak tangan, Nabi celup sikit air kat telapak tangan tu. Tengok dia menangis tak berhenti, merah matanya. Nabi ambil dan percik ke muka Ummu Ishaq. Percik air tadi ni ke muka Ummu Ishaq. Ke wajahnya. Wanita itu ditimpa musibah, meleleh mata tak berhenti, menangis. Setelah Nabi percik air ke muka dia, maka air mata dia menangis, mata dia pun dah hilang merahnya. Sedih dia tu dah hilang. Nampak macam mana sedih pun benda tu tak boleh hidup. Mati tetap mati. Baik hilangkan kesedihan untuk datangkan ketenangan. Nabi percik air macam tu, terus hilang kesedihan dia. Air mata merah dia pun dah berhenti, air mata meleleh pun dah berhenti. Tetapi tidak lagi mengalir air mata dia di pipinya, disebutkan. Mungkin sebagian ulama mengatakan dia tak rasa sedih lagi. Berhenti air mata tu, dia tak rasa sedih lagi. Ataupun sebagian ulama mengatakan walaupun dia sedih, tapi tak ada lah. Seolah nampak dia semakin, jiwa dia makin kental, tak lagi mengacau menangis, mengeluarkan air mata daripada sebelumnya. Itu mukjizat Nabi percik air ke muka dia, terus berhenti kesedihannya. Maka kita ni bila menghadapi kematian, memang kita sedih. Sedih tak dilarang dalam Islam. Yang dilarang meracau. Dalam bahasa Arab sebut an-niyahah. Niyahah ni meratap dengan cara yang dilarang dalam Islam. Dengan kata-kata, kenapa lah engkau mati itulah, kalau kau tak pergi, tak insiden itulah, silapnya engkau pergi. Ini kata-kata yang mendatangkan dosa. Meratap mendatangkan dosa. Dosa tu siapa tanggung? Kalaulah kematian tu contoh suami. Suami tak pernah larang pun. Dan suaminya suka pula isterinya meratap kalau dia mati nanti. Mungkin macam budaya orang tak kenal Islam, dia lebih suka family dia menangis bila dia mati. Kalau macam tu lah, terbawa zaman jahiliah dulu macam tu, sehingga keluarga dia akan upah. Macam kita kata bangsa apa ni, Cina lah kan, yang dia upah bagi orang menangis. Zaman jahiliah ada macam tu. Dia upah orang bagi menangis supaya nak tunjuk dia ni orang yang disayangi oleh masyarakat ramai, tengok ramai yang menangis. Dia upah. Jadi budaya jahiliah tu dibawa dalam Islam, sehingga Nabi kata siapa yang meratap, menangis bukan menangis saja, sambil meraung, mencakap tu mulut. Kenapa lah kau mati, kalau kau tak pergi takkan mati, kalau kau duduk diam kat rumah, kalau. Maka Nabi larang hal ni, kerana Nabi kata siapa yang buat dua perkara ni akan jadi kafir. Kafir yang dimaksudkan bukan kafir akidah, bukan kafir terkeluar Islam, tapi kafir kufur nikmat lah, kita sebut kufur nikmat, dosa besar. Dia tak terkeluar Islam, tapi kufur nikmat maksudnya dosa, terlibat dengan dosa besar. Dua perkara ni. Apa dia? Yang pertama, an-niyaha 'alal mayyit, ia tadi meratap atas kematian dengan menyebut yang bukan-bukan. Dan yang keduanya adalah at-ta'nu fin nasab. Tak mengaku keturunan. Tak mengaku keturunan. Mungkin bapa tak mengaku anak, anak tak mengaku bapa. Termasuk. Itu dosa besar. Meratap yang dilarang adalah dengan cakap tadi, yang bukan-bukan. Tapi kalau meleleh mata, sedih, menangis, itu tak dikira meratap. Kerana Nabi juga bila anak-anaknya, Sayyidina Ibrahim, anak Nabi, nama Ibrahim. Sayyidina Ibrahim meninggal umur 2 tahun. Anak daripada isteri Maryah Qibtiyah.
Menangis, Nabi sedih, ambil tak teh riba. Letak meneleh mata Nabi. Sayyidina Osman bin Affan, ataupun Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata, engkau pun ya Rasulullah, maksud engkau pun menangis. Dia ingat menangis tu salah lah. Maka Rasulullah kata, menangis ni tanda sifat sayang ada tebal dalam hati seseorang. Memanglah, menangis sebab sayang, sedih, kan? Maka siapa yang banyak sayang, sifat sayang, maka Allah juga banyak sayangnya kepada dia. Man la yarham, la yurham. Siapa yang tak pernah sayang pada orang, Allah juga tak sayang pada dia. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Sayanglah kamu kepada penduduk bumi, maksud dengan makhluk Allah, maka pasti Allah juga akan sayang pada kamu. Jadi menangis tanda sayang. Tak apa. Yang tak boleh mengacau tadi. Oh kenapa. Yang ni tak boleh. Dan Nabi tegur juga, kalau boleh kita jangan sebut kalau-kalau. Orang mukmin kalau benda dah berlaku, jangan kata ish silapnya dia pergi naik motor. Kalau dia pergi naik kereta tak jadi macam ni. Tu. Kerana sebut ungkit. Sedangkan Allah dah takdir. Mati itu takdir Allah. Takkan ada benda yang boleh halang, boleh elak. Kalau Allah dah takdir matinya dengan aksiden motor contoh. Matinya dengan cara demikian, takkan ada usaha lain yang boleh elak daripada perkara tu. Takkan ada. Jangan kita kata, oi kalau dia naik kereta tak aksiden, tak mati. Kalau dia tak pergi, tak mati. Kalau ni, Nabi kata, engkau dah buka pintu syaitan nak rosakkan iman kau, boleh jadi kafir terus. Soalnya kau tak beriman pada takdir Allah. Kita kena beriman. Orang beriman, kata Nabi, kalau berlaku, benda tu dah berlaku, dia kena cakap, ini dah takdir Allah. Jangan kata, ish kalau tak pergi, tak jadi. Kalau. Kan? Seolah dia ni mampu ubah takdir. Mana mampu? Takdir tetap berlaku. Kita terima, ini dah takdir Allah. Berarti kita beriman dengan rukun iman yang keenam, beriman pada qada dan qadar. Takdir lah tu. Kalau kita kata tadi ni, kalau tak pergi tak jadi, kalau tak buat macam ni tak jadi macam tu, berarti kita seolah menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka kesedihan ini biar sedih sekadar air mata. Bukan sedih sampai mulut mengucap yang bukan-bukan. Kalau cakap yang baik tak apa. Seperti Nabi juga cakap, wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Kami sedih berpisah dengan kau. Itu boleh. Kami sedih berpisah. Sayang, kesian dia berlaku macam ni. Kesian. Itu tak apa. Jangan ungkit yang jenis kalau tadi ni. Kalau tak pergi tak jadi, kalau berubat tak mati. Kan? Jangan macam tu. Ya? Sebab tu sunnah kita bila orang yang sakit, yang sedih, kita takziah dia. Hiburkan hati dia dengan takziah. Takziah ni tuan-tuan, ialah kadang-kadang kita guna perkataan, satu kataan, saya ucap takziah atas kematian suami, kematian isteri, takziah. Ya, itu mungkin dapat pahala, tapi belum lengkap. Takziah kita belum lengkap. Takziah sebenarnya ucapan yang baik boleh nak hiburkan dia supaya hilang sedih. Takziah atas kematian isteri, mudahan Allah Ta'ala tempatkan dia dalam syurga Firdaus bersama orang saleh. Allah ampun dosa dia insya-Allah. Jadi tenanglah sikit. Orang doa bagi ampun dosa masuk syurga pada arwah yang meninggal. Itu takziahnya yang sebenar. Ini kita ucap tajuk je, takziah. Mana ucapan takziah? Takziah satu doa dan ayat-ayat hiburan. Maksud ayat nak menenangkan dia. Sabar. Walaupun tak sebut takziah, tapi dia sebut sabar insya-Allah, ini takdir Allah. Itu dah kira takziah. Dia tak sebut pun takziah. Itu juga perkataan nak menghiburkan orang yang sedih tadi ni. Nabi SAW ialah perempuan yang datang. Nabi taklah macam tu. Nabi ambil, pecik, doakan, bagi dia tenang, dia tenang. Itu juga takziah Nabi SAW. Jadi ucapan takziah ni ada had dia tuan-tuan. Orang yang kematian, kita diizinkan ucap takziah hanya 3 hari pertama sahaja. Lepas 3 hari, hari keempat, kelima, jangan ucap takziah lagi. Itu makruh hukumnya, bukanlah berdosa tapi makruh. Tak dapat pahala. Ucap takziah dapat pahala, tapi selepas 3 hari kita ucap takziah lagi. Seminggu takziah. Maksudnya kita menggalakkan dia sedih sampai berminggu-minggu. Kawan tu 3 hari memang sedih, kita nak pujuk dia bagi tenang. Lepas 3 hari, 4 hari dia boleh kawal dah. Dia boleh telan-telan elok, pejam-pejam mata dah. Bolehlah mulakan hidup. Kita pergi ucap takziah lagi. Meraung balik. Kan? Meraung balik. Jangan. Cukup dah. Makruh hukumnya ucap takziah selepas 3 hari. Itu ada hadis Nabi SAW. Okey, hadis seterusnya tentang orang yang sakit pinggang sembuh dengan ludahan Nabi SAW. Daripada Habib bin Abdul Rahman. Habib merupakan datukku.
terpukul pada perang Badar, kena hantam dengan kayu ke apa tak tahulah. Dan perang Badar sehingga pinggangnya bengkok. Masya Allah. Bengkok pinggang dia. Rasulullah SAW panggil dia, ludah tuh ke pinggang dia tadi. Terus Nabi usap dengan tangan ludahan Nabi pada pinggang dia. Terus setelah tu kembali seperti semula balik. Pinggang dia dah cantik, kuat, lebih kuat daripada sebelum pergi perang lagi. Masya Allah. Dah lurus dan sembuh sedia kala. Inilah mukjizat Nabi SAW. Sentuhan ludah Nabi terus menjadi syifa, menjadi ubat, menjadi suatu yang mukjizat. Seterusnya baginda meludahkan luka seorang yang sehingga sembuh. Elok Nabi kan. Apa dah tadi elok Nabi menyebabkan budak tu pelatnya jadi fasih. Yang ni pinggang bengkok jadi sihat. Yang ni penyakit luka, kena luka. Khubayb bin Ishaq radhiyallahu anhu dia berkata, sebagian pendapat mengatakan namanya adalah Ibnu Yasar. Khubayb tadi namanya Ibnu Yasar. Ikut serta dalam perang Badar dan berbagai peperangan berikut yang dia ikut tak pernah tinggal. Dia meninggal dunia di masa pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata, aku datang menghadap Nabi SAW bersama seorang daripada kaumku pada sebahagian peperangan baginda. Ya. Kami katakan, kami ingin ikut perang bersamamu. Pergi daftar diri dengan Nabi, daftar. Nak ikut jadi tentera Nabi. Baginda bertanya, apakah kamu sudah masuk Islam? Kami menjawab, belum. Waktu tu dia belum masuk Islam. Ni. Baginda bersabda, semuanya kami tidak meminta bantuan daripada orang yang tak Islam, musyrik. Tak payahlah nak ikut jadi tentera perang. Untuk merangi kaum musyrik, kami tak minta bantuan nak orang musyrik. Untuk lawan orang musyrik juga, tak mau. Nanti jadi pembelatan. Aku pun masuk Islam, maka dia nak pergi perang juga, sanggup syahadah masuk Islam. Dan Nabi izinkan aku pergi perang setelah dia syahadah masuk Islam. Aku terkena sabit pedang, kena pukul dengan pedang di bahuku hingga tanganku tergantung, terkulai. Tangan dia tergantung, terkulai. Terputus dah join ni. Allahu Akbar. Tergantung tangan aku. Aku menghadap kepada Rasulullah SAW. Baginda terus panggil dia datang dekat. Nabi ludah tuh ke tangan yang terkulai tadi. Dah luka tadi. Terus tangan tu dia lekatkan balik. Dia angkat masuk balik. Kena elok Nabi tadi, angkat masuk balik. Tak payah operation kan. Memadai dengan ludah Nabi SAW. Itu mukjizat luar biasa. Kita memang tak ada lah yang mampu buat macam tu kan. Dia terus cantum balik, dia sendiri pegang tangan dia, lekatkan balik di situ, menyatu balik tangan dia. Jadi tangan biasa, luka hilang terus. Tangan aku pun kembali berpegang pedang dan terus di medan perang. Aku pun sembuh dan aku berhasil membunuh orang-orang yang memotong tanganku tadi. Ligan balik, potong dia balik kan. Pancung balik orang yang potong tangan dia tadi. Kemudian aku, setelah selesai perang, cerita lain, kemudian aku menikahi seorang puteri, orang yang potong tanganku. Oh, dia kena, tak disebut nama pula sini. Kan? Akhirnya, anak pada kawan tu masuk Islam, dia kahwin dengan anak kawan tu. Dan berhasil aku, dan laki tadi ni dah dia bunuh. Dia bunuh bapa pada isteri dia tu. Kan? Wanita itu sering berkata, aku berterima kasih pada orang yang telah memberimu cacat ini. Dia berterima kasih pada orang yang memberikan kamu jadi cacat. Pada ayah dia lah berterima kasih pada ayah dia. Tapi ayah dia tak Islam, masuk. Aku menjawab, engkau berterima kasih pada orang yang telah mempercepatkan bapakmu ke dalam neraka. Patut engkau berterima kasih juga pada aku, si suami ini, yang mempercepatkan ayah kau masuk neraka. Sebab dia berpihak pada musuh. Pada bertemu dengan musuh, tak dikira dah ayah ataupun adik ataupun anak dan sebagainya. Musuh tetap musuh. Mereka mengutamakan Islam lebih daripada talian keluarga. Tapi kalau daripada bukan situasi perang, dalam keadaan tenang, mereka tetap erat hubungan silaturahim. Seperti Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia ada keluarga dia yang belum Islam. Antaranya adik dia yang belum Islam. Sehingga bila Nabi hadiah baju, kain baju daripada sutra, Nabi bagi tahu orang lelaki haram pakai kain sutra. Tapi Nabi dapat baju kain sutra, Nabi bagi pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, engkau dah bagi tahu tak boleh pakai kain sutra, tapi engkau hadiah juga kain sutra ni pada kami.
Nabi kata, aku bagi kat engkau, bukan suruh kau pakai. Maksudnya kain sutera tu haram bagi lelaki pakai. Simpan boleh simpan, beli boleh beli, jangan pakai. Sama ada buat baju perempuan boleh pakai, ataupun apa je lah, jual ke dan sebagainya. Maka Sayyidina Umar bila dapat hadiah daripada Nabi SAW, dia hadiahkan kepada adiknya yang belum Islam. Tengok, kalau dalam situasi bukan situasi perang, maka adik tetap silaturahim walaupun bukan Islam. Mak bapak tetap kita kena hormat, katalah mak bapak tak Islam. Si anak wajib berbakti pada mak bapak yang belum Islam. Tapi kalau dalam situasi perang, mak bapak dia tadi datang sebagai musuh Islam, itu bukan lagi hubungan mak bapak lagi dah. Bunuh tetap bunuh, perang tetap perang, kerana mempertahankan Islam. Itu situasi perang lain. Jadi para sahabat faham sangat. Maka dia orang tak kisah pun membunuh bapak dan sebagainya dalam peperangan. Tapi luar perang, mereka tetap jaga hubungan silaturahim. Jadi itulah kisah daripada Khubayb bin Ishaq yang membunuh orang yang memotong tangannya, yang mana Nabi ludah sekali ludah terus cantum tangannya menjadi kuat dan sihat, sehingga dia berjaya bunuh balik orang yang mencantas tangan dia yang terputus tadi. Sebenarnya peristiwa lain, baginda mengusap kaki seorang lelaki terus jadi sembuh dengan sapuan tangan Nabi. Barra bin Azib radhiyallahu anhuma menceritakan bahwasanya Abdullah bin Atiq apabila membunuh Abi Rafi' dan turun daripada tangga rumahnya. Ini kisah, panjang kisah dia. Mereka ni Abdullah bin Atiq, Abu Rafi' ni antara menjalan misi yang Nabi suruh lah, misi untuk membunuh musuh Islam. Jadi dalam peperangan tu Abu Rafi' terbunuh dan turun dari tangga rumahnya. Abdullah bin Atiq terjatuh. Masa Abdullah bin Atiq membunuh Abu Rafi', silap macam tadi, Abu Rafi' ni bukan Islam lah. Jadi Abdullah bin Atiq sahabat yang pergi bunuh dia, masa dia lari daripada rumah Abu Rafi', dia terjatuh dan terpelanting sehingga betis dia patah. Kaki dia patah, betisnya patah tulang. Dia kata, aku pun menceritakannya, terus dibawa, dipapah oleh kawan-kawan dia yang lain. Jumpa Nabi, bagi tahu kaki dia patah. Baginda bersabda, luruskan kaki kau. Nabi suruh baring dan luruskan kaki dia. Aku pun meluruskan kakiku dan baginda mengusap dengan tangan dia. Bukan rentap, tarik, tang itu tuan. Dia hanya sapu dengan tangan, terus doakan dan kembali cantum semula tulang kakinya, sehinggalah dia tak rasa sakit dan kakinya lebih kuat daripada sebelumnya, kerana usapan tangan Nabi SAW. Masya Allah. Cerita ni kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis sahihnya tentang kisah Abdullah bin Atiq patah kaki ketika menjalankan misi membunuh Abu Rafi'. Abu Rafi' ni dia musuh Islam, tapi bab berubat dia percaya dengan Nabi. Dia percaya dengan Nabi. Satu ketika dia sakit, demam panas sangat. Ya. Dia hantar hamba dia, suruh pergi jumpa Nabi Muhammad SAW, suruh Nabi jampi air bagi dia dan bagi hadiah, macam bagi upah lah, kononnya macam bagi upah, dia tolong jampi, bagilah upah baju, kain dan sebagainya. Maka Nabi pergi, hamba dia pergi jumpa Nabi SAW. Nabi tanya, engkau bawa apa tu? Ini hadiah daripada siapa? Abu Rafi'. Nabi kenal Abu Rafi' ni musuh. Nabi kata, aku tak terima hadiah daripada musuhku, kan? Tapi dia kata, tuan aku suruh engkau tolong jampi, dia sedang demam panas. Jampi pada air, doakan kesembuhan. Nabi doakan. Nabi ambil air, doakan, tiup, suruh balik minum. Oh, bukan air, maaf saya, itu debu tanah. Ketika tu Nabi duduk di kebun kurma, Nabi doa di kebun kurma, tanah tu, tanah debu. Nabi genggam macam tu, nah ambil, dan Nabi tiup, ambil, engkau bawa balik, suruh dia campur dalam air, buat minum. Debu tanah, campurlah air, buat minum. Dia balik, bagi Abu Rafi', Abu Rafi' pun campur air, minum, sembuh, sihatnya. Jadi menunjukkan bahawa kita orang Islam, kalaulah orang bukan Islam minta perubatan ke, minta baca Yasin ke, nak bagi air supaya dia sembuh, kan? Boleh je, kita doa bagi dia sembuh, tak salah. Kita ziarah kawan kita yang tak Islam, kita doakan mudah kau cepat sembuh, boleh, tak ada masalah. Kita berubat dia, bagi dia sembuh sungguh. Bukan kata dia tak Islam, kita biar dia mati, ya? Tak boleh. Nyawa tetap nyawa, kena selamatkan.
Maka itu Nabi SAW berubat terbuat, walaupun tapi tadi Nabi menyatakan dia tak nak terima hadiah kerana Abu Rafi' ni sentiasa cari jalan nak memusuhi Nabi SAW, nak bunuh Nabi ataupun kawan-kawan Nabi SAW. Tapi dia tak berani datang jumpa berdepan dengan Nabi, dia hanya hantar hamba aja. So pergi minta itu ini dan sebagainya. Akhirnya dia terbunuh dalam misi ini. Abdullah bin Atiq yang bunuh dia, yang jatuh patah kaki tadi. Masya Allah. Ada masalah lagi, tapi hadis yang lain, taubat seorang pelacur disebabkan makanan daripada mulut Nabi SAW. Daripada Abu Umamah Al-Bahiri radhiyallahu anhu, sahabat Nabi seorang lelaki, Abu Umamah ni. Dia berkata, ada seorang wanita yang biasa melacur, jadi pelacur. Dia juga bermulut kotor, mulut pun jahat. Kan? Perempuan tu. Nabi SAW lalu di hadapannya sambil makan. Maksudnya Nabi lalu, berhenti rehat dan Nabi sedang makan. Bubur, macam bubur lah. Wanita itu minta sikit daripada makanan Nabi tu. Perempuan tu minta sikit. Maka Nabi SAW pun bagi saki-baki bubur tu nak ambil. Wanita tu mengatakan, berilah apa yang ada dalam mulutmu. So luah daripada mulut Nabi. Bukan yang baki je, Nabi luah balik yang dah masuk. Maka Nabi pun buat. Nabi luah balik yang dalam mulut tadi masuk, campur dengan saki-baki, dah ambil. Baginda memberikannya dan dia pun makan bubur tadi campur dengan yang dalam mulut Nabi SAW. Setelah itu dia akhirnya bertaubat pada Allah Ta'ala. Mulutnya jadi orang yang baik dan dia tinggal kerja pelacur dia. Kembali pada Islam yang sebenar. Dia rasa malu dah nak buat kerja lama. Malu. Sehingga dia tidak lagi melacurkan dirinya sama sekali, sehingga dia meninggal dunia dalam keadaan Islam yang sebenar. Masya Allah. Ini mukjizat Nabi sangat luar biasa. Syifa daripada mulut Nabi, ludahan Nabi, sapuan Nabi, sentuhan Nabi SAW mendatangkan sebarang kebaikan. Masya Allah. Ya. Baginda mendoakan sehingga tangan seorang tu jadi cacat. Ini pula. Kan? Itu musuh. Kadang Nabi doa bagi terus. Kerana dia benci pada Nabi, dia benci pada perbuatan. Itu kita sebut sunnah. Jangan benci pada sunnah Nabi SAW. Tak mau buat, duduk diam-diam cukup. Mulut jangan duduk hina. Apalah macam ni, bahaya. Kerana itu mendatangkan benci Nabi. Nabi akan benci. Kalau Nabi benci, takkan dapat reda Allah kita. Allah juga akan benci dengan apa yang Nabi benci. Baginda mendoakan, satu ketika kaum Quraisy melihat keadaan Rasulullah SAW sudah semakin gawat. Dan jumlah kaum muslimin juga semakin ramai. Mereka pun sepakat untuk memboikot Bani Hashim. Bani Hashim ni keluarga Nabi, keluarga Nabi, keturunan Nabi SAW yang dekat dengan Nabi. Walaupun yang tak Islam, dia orang boikot, tak nak kahwin, tak nak datang jemputan. Kalau nak buat kenduri pun jangan panggil. Dia orang lalu pun jangan tegur. Ada makanan dia orang lapar, jangan bagi. Boikot. Boikot Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib dan Bani Abdul Manaf ni keluarga-keluarga yang dekat dengan Nabi. Sepupu-sepipit Nabi juga kena tempiasan di boikot tadi ni. Walaupun tak semua keluarga Nabi itu masuk Islam. Kan? Abu Lahab keluarga Nabi juga, tapi dia tak Islam, tetap diboikot juga oleh orang kufar Quraisy ni. Tidak ada yang berinteraksi apapun dengan keluarga tadi. Tidak ada yang berkahwin atau dikahwinkan. Tidak ada yang bercakap, berbicara, dan tidak ada yang mau berkawan dengan mereka. Sehingga mereka mahu menyerahkan Rasulullah. Sampai kalau dia orang sanggup tangkap Nabi, bawa mai, bunuh Nabi, baru boleh abaikan boikot tu. Itu perjanjian dia orang. Untuk kesepakatan ini, kaum Quraisy menulis, buat perjanjian, letak kat dinding Kaabah. Perjanjian, jangan orang-orang lain berinteraksi, dikawinkan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib dan Bani Abdul Manaf, keluarga sepupu sepipit Nabi semua sekali boikot. Buat tulis perjanjian tu dengan orang Arab semuanya. Untuk kaum Quraisy menulisnya dalam sebuah dokumen di atas macam kain kulit binatang, ditulis dan digantungkan dokumen perjanjian tersebut, boikot tersebut di atap Kaabah. Dikatakan bahawa yang menulisnya adalah Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim. Dia tukang tulis. Ada juga yang mengatakan bahawa yang menulisnya adalah An-Nadar bin Harith. Semua ni penentang Nabi ni, musuh Nabi yang ketat. Yang benar menulisnya adalah Baris. Jadi khilaf lah, orang kata ni. Yang kata Baris dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW mendoakan semua yang terlibat dengan perjanjian tersebut cara langsung, tulis tangan ataupun bagi idea, semua bagi cacat tangan.
penulis perjanjian tadi. Maksudnya memusuhi keluarga Nabi. Kan? Nabi doakan bagi cacat. Sebahagian ulama menyebut bahawa Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Talib, pak saudara Nabi, wahai bapa saudaraku, sesungguhnya Tuhanku Allah yang telah memberikan kekuasaan kepada anai-anai untuk menghancurkan dokumen tu. Sebelum tu cantik je, dokumen tu digantung tinggi di atas bumbung Kaabah. Jadi Nabi minta, Nabi kata Allah yang maha berkuasa hantar anai-anai makan dokumen tu, perjanjian tu. Orang macam tak percaya, macam mana anai-anai boleh sampai macam tu, sedangkan kayu-kayu lain bawah ada aja. Anak-anak itu pun tidak meninggalkan apapun, makan habis semua tulisan perjanjian tu, habis, kecuali ada perkataan nama Allah. Orang Arab ni dia tulis Allah juga, dia tulis macam kita tulis Bismillahirrahmanirrahim, nak mula satu kan, dia tulis Bismikallahumma, itu ayat dia. Dia tak mau tulis Bismillahirrahmanirrahim, dia tulis Bismikallahumma. Jadi ada perkataan Allahumma tu, perkataan Allah tu anak-anak tak makan. Lain semua tulisan habis licin, lenyap semua tulisan tersebut. Ini tentera Allah Ta'ala. Anak-anak merupakan tentera. Dia buat apa semua arahan Allah. Dan melenyapkan segala kezaliman. Bila habis tu, maka orang pun macam dah perjanjian dah tak ada. Dia orang, masih ada kesian. Orang yang memboikot, ada yang tak setuju tapi terpaksa. Ketua dia suruh, bos dia suruh, ketua kampung suruh, ikut je lah. Tapi hati kesian kepada keluarga Nabi. Bila dah batal perjanjian, dah lenyap, dia orang pun hantar bantuan, tolong-menolong dan sebagainya. Dia bertanya, apakah Tuhanmu yang memberitahu hal ini kepadamu? Apa ni, pak saudara Nabi kata, Tuhan kau beritahu ke anak-anak makan? Baginda menjawab, ya betul. Dia berkata, setelah Nabi cakap, dia orang pergi tengok, memang betul anak-anak dah makan tadi ni. Maka dia berkata, demi Allah tidak ada seorang pun yang menemuimu. Dia lalu, pak saudara kata, mana ada orang jumpa engkau? Orang semua boikot dengan kau. Perjanjian tu semua tak boleh sentuh, kecuali pihak musuh yang menulis, yang boleh akses benda tu. Macam mana orang bagi tahu kat engkau, kata anak makan? Maka dia pun heran, bapa saudara Abu Talib ni heran lah, benda dia tak faham mukjizat, dia heran macam mana Nabi boleh cerita benda yang tak tahu dan tak nampak. Dia lalu keluar menemui kaum Quraisy dan berkata, wahai kaum Quraisy, sungguhnya putra saudaraku iaitu Nabi Muhammad telah beritahu kepadaku demikian-demikian, kata anak-anak dah makan. Maka lihatlah, pergi tengok. Baru nak pergi tengok. Maka lihatlah kembali dokumen kamu. Kalau memang seperti yang dikatakan oleh anak saudaraku, maka berhentilah kamu daripada perbuatan boikot, memutuskan persaudaraan ni. Maka mereka menjawab, baiklah. Dia orang lari bergegas pergi ambil atas bumbung Kaabah tu. Mereka pun sepakat, tengok-tengok memang betul. Anak-anak dah makan, tinggal perkataan Allah tu sahaja. Kemudian mereka melihatnya ternyata tepat seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Tetapi justru itu tersebut membuat kebencian mereka semakin muncak. Bukan nak beriman, makin lawan, makin geram dengan Nabi SAW. Namun sebahagian kaum Quraisy sedar dan membatalkan perjanjian. Mereka berdamai dengan keluarga yang diboikot tadi. Ada sikit sebanyak yang kembali pada Islam, ada yang meninggalkan Islam. Wallahu ta'ala alam. Itulah beberapa kisah mukjizat baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan akan sikit sebanyak menambah kecintaan kita, kerinduan kita, penghormatan, ta'zim kita kepada Nabi SAW. Perbanyaklah salawat kita pada hari Jumaat yang mulia ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.